Selamat pagi semua. Jadi adakah kamu semua sudah bersedia untuk pelajaran Bahasa Melayu kita pada hari ini? Dan hari ini kita akan belajar tentang unit 14 iaitu kata tunggal. Apa itu kata tunggal? Kita akan tengok selepas ini. Jadi cikgu nak ucapkan selamat kembali kerana telah bersama-sama dengan cikgu pada hari ini untuk belajar PDPR Bahasa Melayu kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kata tunggal. Jadi selepas kita belajar tentang ayat kata tunggal, kita akan cuba belajar cara membina ayat menggunakan kata tunggal. Seterusnya, kita akan buat aktiviti di jilid 2, iaitu muka surat 13 dan hingga 14, dan seterusnya buku teks jilid 2, iaitu muka surat 11. Jadi sebelum kita mula, cikgu nak kita baca dulu 2 peraturan yang cikgu sediakan dekat sini. Peraturan dia mudah saja. Nombor 1, pastikan anda semua sudah bersedia dengan buku teks, buku aktiviti, buku latihan dan alat tulis seperti pensel, pemadam, kalau pensel kalau ada, pembaris. Pastikan semua tu sudah bersedia ya. Dan yang kedua, sila gunakan earphones dan headphones untuk menonton video ini. Ini topik kita hari ini. Jadi apa itu kata tunggal? Kata tunggal ialah kata yang tidak menggunakan imbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Kamu tahukah apa itu imbuhan? Imbuhan ni kita pernah belajar sebelum ni dalam kelas, iaitu yang ada di awal perkataan dia itu ada me, macam nyanyi jadi menyanyi, atau nyanyi dijadikan sebagai nyanyikan, ada kan. Itu adalah imbuhan, dia ada tambah sikit. Ayat dekat depan atau di belakang sesuatu ayat itu, perkataan itu. Penggandaan ni contohnya macam kura-kura kah? Dia kata ganda. Lelabi kah atau labi-labi, itu adalah penggandaan. Okey? Jadi kita nak belajar dulu kata tunggal. Jadi contoh yang pertama adalah bunga, cantik, harap, saya, ombak, polis, jeti, laut. Jadi ini adalah contoh kata tunggal. Semua sudah faham? Dia tidak tambah apa-apa imbuhan atau ada kata ganda. Ini adalah kata tunggal. Kata tunggal ni satu. Contohnya anak tunggal. Kalau kamu dengar anak tunggal tu, dia seorang saja. Tunggal ni maksudnya satu, seorang. Itu adalah contoh kata tunggal. Sekarang kita nak pergi buka buku teks. Kamu semua sudah bersedia dengan buku teks kamu masing-masing? Jadi cikgu nak kamu pergi muka surat 11. Cikgu ambil buku cikgu dahulu. Muka surat 11. Jadi kita akan baca dulu sama-sama tentang buku teks tersebut. Tajuk dia adalah Jasa Nenekku Terhadap Negara. Ibu tolong bercerita tentang pengorbanan nenek kepada negara suatu masa dahulu. Alice, dahulu nenek kamu seorang pejuang. Nenek bertugas sebagai anggota polis sebelum merdeka. Pada masa itu, nenek dan beberapa orang polis lelaki bertugas di pondok yang berbumbung zinc. Nenek menjaga pintu untuk masuk ke kampung. Itu sudah dinyatakan tentang membina ayat atau membina cerita menggunakan 3 perkataan yang disediakan di gambar yang pertama tu, iaitu orang zinc masuk. Perkataan yang berwarna merah itu adalah kata tunggal. Jadi kita tengok gambar yang kedua. Kata tunggal yang disediakan dekat situ adalah cuaca, wanita, kanak-kanak. Cuba kamu tengok gambar tersebut. Cuaca cerah, ada wanita, ada kanak-kanak, ada beg. Jadi jawapan yang cikgu sediakan dekat sini adalah gambar 2. Kita tengok dekat yang sebelah tu, jadual yang sebelah.
Apabila cuaca cerah, para wanita yang lain akan berkumpul di sebuah pondok untuk belajar bersama-sama. Selain itu, mereka juga akan mendidik dan mengajar kanak-kanak yang lain. Ini adalah contoh jawapan cikgu yang cikgu boleh tunjukkan untuk kamu semua. Seterusnya, gambar yang keempat. Nenek makan. Kata tunggal dia doa, makan, minum. Kita tengok jawapan cikgu. Nenek juga tidak pernah lupa untuk membacakan doa sebelum makan dan minum. Mudah saja kan kalau nak bina ayat ni. Dan yang terakhir, kata tunggal, duduk, pingat, bangga. Jadi gambar 4 ayat dia adalah Alice duduk dan mengambil pingat neneknya. Dia berasa bangga akan perjuangan nenek suatu ketika dahulu. Atau suatu masa dahulu. Jadi ini adalah jawapan cikgu. Dan kalau kamu ada jawapan kamu sendiri, lagi bagus. Sebab kita nak bina otak kita, minda kita, latih minda kita untuk membina ayat. Jadi cikgu nak awak semua salin ayat-ayat tersebut di dalam buku latihan dan jangan lupa tulis hari dan tarikh serta tajuk. Tajuk dia gariskan guna pembaris. Jadi cikgu nak awak buat dulu, postkan video ini dan sila buat. Seterusnya, kita pergi ke buku aktiviti muka surat 13 hingga 14. Ini kita akan bina ayat menggunakan kata tunggal. Awak semua sudah bersedia dengan buku aktiviti kamu? Sebelum itu, sila tulis hari dan tarikh dahulu. Jadi kita akan tengok gambar satu persatu. Cuba awak tengok dekat buku aktiviti kamu ada 4 gambar. Tengok buku aktiviti kamu sendiri ya. Tajuk dekat atas dia adalah polis marin. Ada 4 gambar dekat sana. Gambar yang pertama, kata tunggal dia adalah polis. Gambar yang kedua, kata tunggal dia adalah jeti. Kita nak bina ayat 2 gambar ini dahulu. Yang pertama adalah polis. Jawapan cikgu yang cikgu tulis dekat sini. Ayah saya bekerja sebagai polis marin. Mudah kan nak bina ayat ni? Atau kamu juga boleh cakap, abang saya bertugas sebagai polis marin. Boleh juga. Kamu boleh guna ayat kamu sendiri. Yang penting sesuai, mudah, jangan panjang-panjang. Yang penting cikgu boleh baca dan faham. Dan yang kedua, jeti. Mereka akan bertugas di jeti bagi menjaga keamanan negara. Okey. Seterusnya, laut. Kadangkala ayah saya akan turun ke laut untuk melakukan pengawasan. Pengawasan ni tahu kan? Mereka menjaga sekeliling dekat laut tu. Kalau mereka tengok-tengok ada sesuatu yang mencurigakan kah? Ini tugas polis ni. Lepas tu yang keempat, ombak. Walaupun kadang-kadang ada ombak tinggi, tetapi itu tidak menghalang mereka untuk menjalankan tugas mereka. Okey, siap sudah untuk latihan muka surat 13. Jadi pause dulu video ni, awak buat dulu latihan dekat buku aktiviti ni. Baru kita sambung ke muka surat 14. Okey, muka surat 14 ni, dia nak awak gariskan kata tunggal. Kemudian, bina ayat lain dengan kata tunggal tersebut. Tadi polis marin, sekarang bomba. Siapa nak jadi bomba sini? Ada yang berminat jadi polis? Mesti ada di kalangan kamu ni. Kalau jadi polis, melindungi orang awam. Kalau jadi bomba pun sama juga. Bomba, bomba. Ini tajuk dia. Kita tengok gambar yang pertama. Dekat muka surat 14. Tengok buku aktiviti kamu masing-masing. Gambar yang pertama memadamkan api. Gambar yang kedua menyelamatkan kucing. Gambar yang ketiga ceramah. Gambar keempat menyelamatkan mangsa banjir. Kita tengok gambar yang pertama.
Anggota bomba bertungkus lumus memadamkan rumah yang terbakar itu. Kata tunggal yang digariskan adalah rumah. Rumah yang terbakar itu sangat besar. Ini adalah contoh ayat yang telah dibina menggunakan kata tunggal. Seterusnya, gambar yang kedua. Tengok gambar kedua. Kasihan kucing tu comel sangat. Jadi anggota bomba tu diguna tangga untuk menyelamatkan kucing itu. Selain memadamkan kebakaran, bomba juga dipertanggungjawab untuk menyelamatkan haiwan-haiwan atau menangkap haiwan liar ke. Anggota bomba menggunakan tangga untuk menyelamatkan seekor kucing. Jadi kata tunggal yang cikgu pilih dekat sini adalah kucing. Jadi nak bina ayat dia, kucing itu akhirnya berjaya dibawa turun dengan selamat. Ini adalah contoh jawapan cikgu. Kamu juga boleh pilih tangga sebagai kata tunggal. Atau kamu boleh bina ayat kamu sendiri. Okey? Nanti cikgu nak tengok jawapan kamu. Gambar ketiga, anggota bomba menyampaikan ceramah tentang kebakaran hutan. Jadi kata tunggal dekat sini adalah ceramah atau hutan. Jadi cikgu pilih ceramah. Kami mendengar dengan tekun tentang ceramah itu. Nombor 4. Anggota bomba menaiki bot untuk memindahkan mangsa banjir. Semua mangsa banjir selama dipindahkan menggunakan bot. Kata tunggal dia adalah bot. Sudah siap? Sudah selesai dekat sini? Jadi, pause video ini dulu. Sila habiskan dulu aktiviti dekat muka surat ini, ya. Kita dah sampai ke penghujung. Jadi, adakah kamu semua faham apa yang cikgu ajar dengan kamu hari ini? Yang pertama, kita telah mempelajari apa? Tentang apa? Kata tunggal. Lepas itu, lepas kita kenal kata tunggal, kita nak buat apa lagi dengan kata tunggal tu? Kita nak bina ayat menggunakan kata tunggal. Kenapa kita nak bina ayat? Supaya dapat merangsang kita punya minda, kita punya otak untuk berfikir lebih jauh lagi macam mana mau bina ayat ni. Lepas itu, selepas habis video ni, selepas habis PDPR ni, kalau boleh cikgu nak kamu semua banyakkan membaca, baca buku. Boleh beli kedai ke, dekat handphone ada banyak tentang cerita-cerita yang boleh kamu baca. Kenapa cikgu nak kamu banyakkan membaca? Supaya lain kali kamu senang untuk bina ayat. Nanti dah masa habis COVID ni, dah masa habis PDPR, kita kembali ke sekolah. Cikgu boleh tengok awak semua dapat membina ayat dengan mudah. Baru senang hati cikgu kan? Kalau boleh, banyakkan membaca, kurangkan bermain gadget. Boleh bermain gadget, tetapi tentukan masa kamu. Tetapkan jadual kamu untuk menggunakan gadget, membuat buku, aktiviti kerja sekolah serta membaca dan juga menolong ibu ayah kamu. Okey, kita akan jumpa lagi pada hari Rabu. Bye-bye.